Okey semua, kita masuk kepada subtopik 11.2 iaitu translasi pada buku teks muka surat 212. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal translasi. Apa itu translasi kelas? Okey, translasi ialah merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah sama dan melalui jarak yang sama. Maksudnya dekat sini. Okey, ini adalah satah Cartesian lah. Okey, gambar rajah ini akan mengalami translasi iaitu setiap sisi ataupun setiap bucunya akan bergerak mengikut arah yang sama. Jadi kalau misal contohlah dekat sini, ini adalah image-nya, yang ini adalah objek. Objek akan bergerak ke arah image mengikut arah yang sama. Okey, contohlah sebagai contoh saya, okey ini terbalik. Okey, sepatutnya yang bawah tu adalah image, yang atas ini adalah objek. Jadi objek akan bergerak ke arah image mengikut arah yang sama. Jadi kat sini arah yang sama, jarak yang sama. Maksudnya sini saya tetapkan, okey, saya akan kira arah gerakan bagi I dahulu. Okey, I akan pergi ke I prime. Okey, saya kira arah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mesti dikira mengikut arah X dahulu. Sama ada dia ke kiri atau ke kanan, di mana kedudukan image itu berada, jadi dia akan menuju ke image. Jadi 6 ke bawah tadi 1, 2, 3, 4. Okey, ke kanan, kanan 6, ke bawah 4. Okey, jadi dia akan ke kiri atau ke kanan dahulu, kemudian baru ke bawah atau ke atas. Okey, kita tetapkan bucu R. Okey, R 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi T 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey, itu yang dimaksudkan dengan arah yang sama, jarak yang sama. Okey, semua mengalami pergerakan 6 ke kanan, 4 ke bawah. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi, berikan justifikasi. Okey, adakah A itu mengalami translasi? Ya, kerana bentuk dan saiz dan orientasi yang sama. Okey, soalan B, adakah dia mengalami translasi? Bukan translasi kerana orientasinya tidak sama. Walaupun saiz dan bentuknya sama, tetapi dia tidak mempunyai orientasi yang sama. Maksud orientasi ni macam mana? Dia punya arah dia. Arah bagi objek tersebut. Ataupun kedudukan dia lah. Jadi kalau dia bentuk asalnya bentuk macam ni, okey, kita akan dapat bentuk yang sama macam ni. Arah dia. Maksudnya arah dia yang ini bucu A, yang image mesti bucu A di atas. Macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada 11.2.2 iaitu perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, yang ini kita boleh rujuk pada muka surat 213. Okey, dekat sini dinyatakan vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitud. Vektor ini juga diwakili dengan anak panah. Okey, penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah suatu vektor. Okey, vektor vektor ni maksudnya dia ada arah dan magnitud lah. Okey, macam ni arah, dia ada arah dia. Jadi kat sini OP ni contoh OP dikenali sebagai suatu vektor. Okey, jadi dia memang ada arahnya ke mana? Arahnya ke arah P. Okey, kita tengok seterusnya. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor, iaitu
Okey, yang pertama, arah pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okey, arah gerakan dia mesti arah X atau arah X dahulu. Sama ada dia ke kanan atau ke kiri. Kemudian seterusnya baru kita tengok arah Y. Iaitu sama ada dia ke atas ataupun ke bawah. Okey, jarak pergerakan biasa dikira mengikut bilangan unit. Okey, B, vektor translasi ditulis sebagai AB. Okey, di dalam ada kurungan. Tulis ni tanda kurung, kemudian A atas satu, B bawah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 5. Contoh 5 kita ada tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, kita akan tulis pergerakan mengikut arahan soalan. Okey, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, maksudnya kalau mengikut vektor translasi, dia akan bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Maksudnya, arah X dahululah 2 unit ke kiri arah X. 1, 2 dan 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Jadi dia berada di sini. Okey, arahnya adalah arah sini. Okey, ini adalah P prime. Ini yang pertamalah. Okey, yang kedua, bahagian B ni adalah A. Okey, bahagian B. Okey, arahan dia, titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey, saya akan tukar color warna biru. 5 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ingat ya pelajar. Okey, kalau dia mengalami translasi, okey, pergerakan dia mesti arah X dahulu. Okey, arah X ni dia ada dua lah, sama ada ke kiri atau ke kanan, ikut arah di mana arahan dia. Okey, 5 unit ke kanan tadi ke sana dah ke kanan 5 unit, ke bawah pun 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi ini adalah vektor translasinya sini. P prime. Okey, yang ketiga, bahagian C, titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, 6 unit ke bawah ya. Okey, kita tanda dengan warna oranye lah, warna merun. Okey, 6 unit ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berhenti di sini. Ini untuk P yang ketiga. Okey. Jadi ini adalah dia punya vektor dia. Sini ya. Okey, dia ada arah, ada anak panah. Okey, yang di titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey, 3 unit ke kanan. Jadi saya tandakan dengan warna lain selain daripada warna yang ada dekat situ. So saya ambil warna hijau. Okey, dia akan bergerak 3 unit ke kanan sini. Sini. 1, 2, 3. Jadi dia berhenti di sini. P yang keempat. Situ. Okey. Buat anak panah ya. Okey, kemudian kita akan lihat. Ini penyelesaiannya tadi. Okey, kita akan lihat tips yang diberikan ataupun tahukah anda bentuk vektor translasi kita tulis sebagai AB. Okey, jadi dia kena tulis dalam bentuk inilah. Ada tanda kurung, kemudian tulis dia A di atas. Arah A ni maksudnya mewakili pergerakan X. Arah B ini mewakili pergerakan Y. Okey. A mewakili pergerakan yang selari dengan X. Okey, tadi saya dah nyatakan. Okey, kalau dia positif maknanya dia bergerak ke kanan. Maksudnya kalau dia tadi kan 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tulis dia 4. Okey, kalau dia bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4. Kita akan tulis dia sebagai negatif 4.
Okey, tengok ke mana arah anak panahnya bergerak. Okey, dan jika bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objeknya bergerak ke kiri. Okey, B pula mewakili pergerakan pada paksi Y. Okey, paksi Y maksudnya dia akan bergerak ke atas atau ke bawah sahaja. Kalau dia ke atas, okey, selepas dia bergerak 4 di sini, dia akan ke atas 2 kali. Contohlah. 1, 2. Okey, 2 kali ke atas. Maksudnya dia akan bergerak arah atas. Dia akan jadi positif lah. 4, 2. Okey, macam tu. Kalau dia bergerak selepas dia negatif 4, dia akan bergerak ke bawah. Ni contoh. 1, 2. Jadi dia akan negatif 2. Okey, jadi yang di bawah ini mewakili pergerakan Y. Okey, macam mana cara nak ingat? Kita ingatlah A, B, C, D, E, F, X, Y dulu. X dulu baru Y. Okey, oleh itu translasi bagi imej yang dihasilkan oleh objek pada rajah di bawah ialah, okey, jadi kita tengok contoh yang diberi. Ni objek kat sini. Okey, kemudian dia jadi imejnya di sini. Okey, jadi kita nampak dia sebenarnya translasi. So kita nak tentukan arah gerakan dia. Okey, kita tengok daripada objek mesti bergerak ke imej. Mesti ikut arah X dahulu. Okey, arah X sama ada ke kiri ke kanan. Tengok di mana kedudukan imej. Jadi imej dia kita berada di kanan, jadi dia akan bergerak ke kanan. 1, 2, 3. 3 kali ke kanan, maksudnya dia positif lah. Okey, kemudian dia ke bawah 2 kali, jadi dia akan negatif 2. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh 6. Contoh 6, kita ada tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey, kita tengok OP. Macam mana kita nak tengok OP ni tadi? OP, jadi dia punya arah gerakan dia ke kanan. Daripada O pergi ke P lah maksudnya. Daripada O pergi ke P. Macam mana cara dia bergerak? 1, 2, 3. 3 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke atas. Okey, jadi arah gerakannya adalah 3, 3. Kemudian kita tengok B. B negatif 3, 3. Kenapa negatif 3, 3? Okey, O bergerak ke P. Maksudnya daripada O akan pergi ke P. Okey, macam mana daripada O pergi ke P? Okey, translasinya adalah 1, 2, 3 ke kiri. Itu yang jadi negatif. Okey, 1, 2, 3 ke atas. Tu yang jadi positif. 3. Soalan C, O ke P. Daripada O pergi ke P. Arah X dahulu. So, dia ke kanan lah. 1, 2, 3. Okey, kemudian dia ke bawah. 1, 2, 3. Negatif 3. Okey, kita tengok contoh 7. Tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, soalan A. Okey, kita ada objek. Biasanya objek kita tanda sebagai Q lah. Yang Q prime itu adalah imejnya. Jadi, daripada Q akan bergerak ke Q prime. Mesti arah X dahulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, 3 maksudnya dia ke kiri. Ke kiri maksudnya negatif 3. Kemudian dia akan ke atas. 1, 2, 3, 4. Okey, nampak tak cikgu dah tetapkan satu titik. Maknanya bila cikgu tetapkan satu titik di sini, imejnya juga berada di sini. Okey, kalau cikgu tetapkan titik ini, imejnya akan cikgu akan cari imej yang ini. So, bila dia mengalami translasi kan, arah gerakan kita cari satu je lah. Tak perlulah cari 3-3 sebab dia mengalami, translasi tadi dia mengalami arah gerakan yang sama. Dan dia punya jarak gerakan pun sama. Okey, negatif 3 dan ke atas tadi berapa? 4. Okey, negatif 3, 4. Soalan B, objek ada dekat sini. Sini objek, sini image. Okey, jadi arah X dahulu. Tetapkan satu titik awak. So, saya tetapkan titik yang ni. Akan bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Negatif 4 lah. Lepas tu dia ke bawah pula. 1, 2, 3. Okey, sini negatif 3. Okey, soalan C.
Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita tak ada pergerakan arah X. Sebab dia duduk sama satu baris. Jadi X kita kosong. Okey, kemudian letakkanlah titik nak ke bawah tu. Okey, titik ni. So, dia akan pergi ke sini. 1, 2, 3. Titik yang atas ni dia akan pergi ke sini. Tetapkan bucu mana yang bergerak. Kalau bucu ni yang bergerak, contohlah bucu ni 1, 2, 3. Ke bawah negatif 3.